Teresa Kok kembali mencetuskan kontroversi apabila secara sinis mengucapkan terima kasih kepada Setiausaha Agung PAS Taqiyuddin Hasan yang menyifatkannya sebagai seekor harimau. Pernyataan tersebut bukan sahaja menarik perhatian ramai tetapi juga menimbulkan perdebatan yang lebih besar mengenai politik semasa di Malaysia, terutamanya dalam hubungan antara PAS dan DAP. Dengan nada yang tajam dan penuh sindiran, Naib Pengerusi DAP ini menegaskan bahwa beliau bersyukur kerana ada yang menganggap dirinya sehebat seekor harimau, mencerminkan kebolehan untuk memperjuangkan rakyat tanpa mengira bangsa dan agama. Tetapi persoalannya, apakah benar Teresa Kok boleh dianggap ancaman seperti yang cuba digambarkan oleh Taqiyuddin? Atau adakah ini hanya permainan politik untuk mengalihkan perhatian daripada isu yang lebih besar? Dalam kenyataan yang penuh sindiran, Kok berkata bahwa beliau ingin percaya bahwa rakyat yang mengundinya melakukannya bukan kerana retorik perkauman atau politik kepentingan sempit, tetapi kerana keberaniannya untuk membela hak semua orang. Beliau menegaskan bahawa tidak seperti PAS yang menurutnya sering menimbulkan perpecahan demi keuntungan politik. Beliau memilih untuk memberi fokus kepada isu-isu yang lebih penting dan universal. Disinilah terletaknya titik panas dalam kenyataannya. Adakah PAS benar-benar memperjuangkan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh atau mereka sekadar menggunakan naratif perkauman untuk mengekalkan sokongan politik? Soalan ini mungkin menimbulkan perasaan tidak selesa dalam kalangan penyokong PAS, tetapi ia juga membuka ruang kepada perdebatan yang lebih luas tentang arah tuju politik Malaysia. Sebenarnya, isu ini bermula apabila Taqiyuddin menyebut nama Teresa dalam satu serangan terhadap ahli akademik Profesor Tajuddin Muhammad Rasdi yang sebelum ini membandingkan Ketua Pemuda UMNO Akmal Saleh sebagai anak kucing dan PAS sebagai harimau yang mengancam negara melalui pendekatan politik mereka. Dalam menggunakan analogi anak kucing dan harimau, Taqiyuddin berpendapat bahwa Teresa Kok yang pernah berselisih dengan Akmal mengenai isu pensijilan halal mempunyai potensi yang lebih besar menjadi ancaman berbanding Akmal atau PAS sendiri. Dakwaan ini bagaimanapun kelihatan seperti serangan pribadi yang bertujuan untuk menggambarkan Teresa sebagai musuh yang harus ditakuti. Adakah tindakan Taqiyuddin hanya sekadar usaha untuk menimbulkan rasa takut dalam kalangan penyokong PAS terhadap DAP atau terdapat agenda politik yang lebih besar di sebaliknya? Teresa Kok tidak berhenti di situ. Dalam usahanya untuk membalas sindiran Taqiyuddin, beliau turut mengingatkan tentang hubungan lama antara PAS dan DAP yang suatu ketika dahulu agak akrab. Mengimbau kembali sejarah, beliau merujuk kepada peristiwa di mana Allahyarham Marsidul Am PAS, Nik Abdul Aziz Nikmat, menyambut hari lahirnya di rumah bekas pengerusi DAP, Karpal Singh, pada tahun 2013. Teresa Kok mempersoalkan, adakah Nik Aziz akan memasuki sarang harimau jika beliau benar-benar menganggap DAP dan pemimpinnya sebagai ancaman kepada Islam dan orang Melayu? Ini adalah satu persoalan yang menimbulkan dilema besar buat PAS. Adakah pendirian mereka terhadap DAP kini konsisten dengan sejarah atau adakah ia telah berubah demi kepentingan politik semasa? Dalam peringatan ini, Teresa Kok menekankan bahwa DAP bukanlah musuh Islam atau orang Melayu seperti yang sering digambarkan oleh PAS dalam naratif mereka. Bahkan beliau mengingatkan bahwa istilah harimau bukanlah asing bagi DAP. Mendiang Karpal Singh sendiri pernah dikenali sebagai harimau jelutong, nama yang diberi oleh rakyat sebagai penghormatan kepada keberaniannya dalam memperjuangkan hak-hak rakyat tanpa rasa takut atau pilih kasih.
Sejarah ini, menurut Teresa, adalah bukti bahwa DAP sentiasa berada di pihak rakyat tanpa mengira bangsa atau agama. Tetapi persoalannya, adakah rakyat masih percaya pada naratif ini? Apakah gambaran tentang DAP yang coba dibawa oleh Teresa Kok ini masih relevan dalam konteks politik hari ini? Atau adakah PAS telah berjaya mencipta persepsi baru yang lebih mempengaruhi pandangan umum terhadap DAP? Teresa Kok juga menyerang PAS dengan menyifatkan naratif mereka terhadap DAP sebagai plot lama. Cerita yang sama yang diulang-ulang untuk menutup kelemahan dalam pentadbiran mereka sendiri. Beliau menegaskan bahwa PAS sering menggunakan DAP sebagai kambing hitam untuk menutup kelemahan dalam menangani isu-isu yang lebih penting dan mendesak. Dalam hal ini, Teresa Kok membuat satu kenyataan yang mencabar. Tolong jangan alihkan fokus daripada isu-isu mendesak yang memberi kesan kepada rakyat dengan mengaitkan pihak lain. Ini tindakan yang dangkal. Kenyataan ini mencetuskan satu lagi persoalan besar, apakah benar PAS mengalihkan perhatian rakyat daripada isu-isu yang lebih penting atau PAS sebenarnya berada di landasan yang betul dalam mempertahankan hak orang Melayu dan Islam. Kontroversi ini pada dasarnya bukanlah sekadar tentang siapa yang lebih berani atau siapa yang lebih layak dianggap sebagai harimau. Ia adalah gambaran yang lebih besar tentang pertembungan ideologi antara PAS dan DAP. Dua parti yang mewakili spektrum politik yang sangat berbeza di Malaysia. Di satu pihak, PAS sering dilihat sebagai parti yang memperjuangkan hak orang Melayu dan Islam, manakala DAP pula dilihat sebagai parti yang lebih liberal dan memperjuangkan hak semua rakyat tanpa mengira bangsa atau agama. Tetapi di sebalik perbezaan ideologi ini, persoalannya tetap sama. Siapa yang sebenarnya memperjuangkan kesejahteraan rakyat Malaysia? Adakah pertelingkahan antara dua parti ini membawa kebaikan kepada negara? Atau ia hanya mengalih perhatian daripada isu-isu yang lebih penting seperti ekonomi, pendidikan, dan kebajikan sosial? Dalam politik, persepsi adalah segalanya. Dan dalam kes ini, kedua-dua PAS dan DAP sedang berusaha untuk membentuk persepsi rakyat terhadap satu sama lain. Teresa Kok dengan lantang menolak naratif yang dibawa oleh PAS, tetapi PAS pula terus menegaskan bahwa DAP adalah ancaman kepada kedudukan Islam dan orang Melayu. Pada akhirnya, persoalan ini kembali kepada rakyat. Adakah mereka melihat PAS sebagai pembela atau pemecah belah? Adakah DAP benar-benar ancaman seperti yang didakwa atau adakah ia sekadar retorik politik untuk meraih undi? Perdebatan ini jelas belum berakhir dan seperti biasa, politik Malaysia terus dipenuhi dengan sindiran, provokasi dan perbalahan yang tidak pernah sunyi. Apakah pendapat Anda tentang isu kali ini? Siapakah yang benar atau mungkin Anda ada pandangan lain? Sila utarakan pandangan Anda di ruangan komen di bawah. Terima kasih.